Kuasa komuniti antarabangsa sokong perjuangan Palestin. Wabak Ebola berakhir. Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah dalam Berita Dunia. Malaysia menggesa komuniti antarabangsa meningkatkan sokongan kepada perjuangan Palestin yang berdepan dasar pengambilalihan tanah oleh Israel. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu turut didesak supaya menggagalkan dasar Israel ke atas wilayah Palestin yang diduduki di tebing barat. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan dasar dilaksanakan Israel hanya menjejaskan usaha perdamaian menerusi penubuhan dua negara Palestin-Israel. Malaysia is deeply concerned over the fate of the Palestinians amidst the continued volatility in the Middle East. Malaysia strongly condemns and rejects Israel's recent announcement to implement its plan to annex part of the occupied Palestinian territory in the West Bank. The illegal and unilateral actions by Israel clearly calls into questions its sincerity towards a peaceful and lasting solution to the long-standing Israeli-Palestinian conflict. Malaysia akan terus berdiri teguh dan bersatu padu dengan rakyat Palestin bagi memastikan dasar Israel itu tidak dilaksanakan. Malaysia telah lama memperjuangkan penyelesaian dua negara berdasarkan sempadan pra-1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara Palestin. Di bawah kerajaan perpaduan pimpinan Benjamin Netanyahu dan Benny Gantz, Israel dibenarkan memulakan undang-undang pengambil alihan sebahagian besar wilayah yang diduduki di tebing barat bermula 1 Julai ini. Tebing barat termasuk Baitul Maqdis Timur telah berada di bawah penjajah Israel sejak Perang 6 Hari 1967. Penduduk Palestin telah memulakan protes aman bagi membantah rancangan Israel dan memerlukan sokongan komuniti antarabangsa bagi menggagalkan pelan yang disokong Washington ini. Sidang Kemuncak ASEAN kali ke-36 berlangsung secara maya hari ini dipengerusikan Vietnam dengan fokus utama pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dan meningkatkan kerjasama serantau. Selain itu, pelan tindak balas terhadap penularan COVID-19 juga dibincangkan pada sidang Kemuncak kali ini. Di dalam ucapan pembukaan, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc berkata sidang ASEAN terus menjadi platform mengukuhkan solidariti dan hala tuju serantau berdepan pelbagai cabaran untuk terus berkembang pada masa hadapan. Jelasnya, pertumbuhan ekonomi ASEAN kini terjejas kerana COVID-19 dan menguncup buat pertama kali dalam tempoh 22 tahun. Ia menuntut kerjasama erat pemimpin ASEAN bagi memastikan pertumbuhan kembali stabil pada suku kedua tahun ini. Sidang Kemuncak bertemakan ASEAN responsif dan padu, turut membincangkan pelbagai aspek berkaitan kepentingan serantau pasca COVID-19 seperti tindakan China di Laut Cina Selatan dan perkongsian ekonomi komprehensif serantau RCEP. Impak COVID-19 yang menumpuhkan ekonomi negara anggota bergantung pada pelancongan dan ekspor seperti Thailand serta Vietnam turut dibincangkan.
Sementara itu, Malaysia mencadangkan ASEAN merangka segera pelan meningkatkan pelaburan dan mewujudkan peluang pekerjaan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata antara langkah boleh dilaksanakan termasuk pembukaan sempadan bagi menggalakkan pelancongan antara ASEAN. Malaysia feels very strongly that our governments must materialize cohesive plans to quickly implement measures or travel bubbles between green ASEAN member states to shore up investments and create job opportunities for our people. Possibly in the near future, we can also open up our borders for intra-ASEAN tourism to flourish and deliver the much-needed financial boost into our national economies. Cadangan itu selari dengan keperluan negara anggota ASEAN untuk memulihkan ekonomi yang terjejas kerana COVID-19. Malaysia melihat ASEAN perlu bertindak pantas dan tegas dalam menyelaraskan tindak balas peringkat serantau untuk semua negara anggota bangkit menjana semula ekonomi. Selain itu, Malaysia sedia berbincang dengan India untuk menjayakan perkongsian ekonomi komprehensif serantau RCEP. Rang Undang-Undang Pembaharuan Kepolisan Amerika Syarikat diluluskan Dewan Perwakilan dengan 236 undi menyokong dan 181 membantah. Akta Keadilan George Floyd dalam Kepolisan 2020 akan dibawa untuk pengundian Senat yang dikuasai Republikan. Namun parti pimpinan Donald Trump dijangka menyekat usaha melakukan reformasi ke atas jabatan polis. Menerusi rang undang-undang itu, Demokrat mencadangkan garis panduan baharu kepolisan berikutan protes yang berlarutan sehingga hari ini. Antaranya mengharamkan teknik mencekik suspek dan polis perlu mendapatkan waran bagi menggeledah kediaman suspek. Selain itu, kekebalan pegawai polis dikurangkan dan jabatan polis perlu mewujudkan pangkalan data salah laku anggota. Trump mengkritik proses pembaharuan digerakkan Demokrat melalui Dewan Perwakilan dengan hujah ia melemahkan jabatan polis Amerika Syarikat. Disebabkan itu, proses pengundian di Senat dijangka berdepan laluan sukar. Menurut Speaker Nancy Pelosi, akta itu dinamakan sempena Floyd kerana kematiannya di tangan polis telah mengubah hala tuju sejarah negara. Dalam perkembangan sama, protes menuntut keadilan untuk George Floyd berlarutan selama sebulan hari ini. Di New York, protes terus mendapat sokongan rakyat yang membantah amalan perkauman dan keganasan pihak polis. Mereka berhimpun di luar Plaza City Hall yang menempatkan pusat pentadbiran Bandaraya New York. Ketika itu, proses pengundian belanjawan baharu untuk New York sedang diadakan. Selain itu, Kesatuan Kebebasan Sivil dan pergerakan lain di Amerika Syarikat memperkenalkan pelbagai aktiviti bagi mengukuhkan lagi gerakan Black Lives Matter yang sudah menjadi gerakan global. Antaranya mengumpul dana bagi 135 pertubuhan komuniti Afrika Amerika bagi tujuan dana mangsa keganasan pihak polis serta meneruskan tekanan sehingga berlaku perubahan dasar berkaitan amalan perkauman di negara maju ini. Kempen menyokong perniagaan penduduk Afrika Amerika juga semakin meluas termasuk usaha mendapatkan lebih ramai rakyat menyokong petisyen melakukan reformasi besar-besaran terhadap jabatan polis. Tekanan itu akan diperhebat menjelang pemilihan presiden pada November ini bagi menolak pemimpin yang tidak mahu memenuhi tuntutan rakyat dari segi perubahan dasar kepolisan dan perkauman. Kita beralih ke perkembangan COVID-19 seluruh dunia. Jumlah kes positif kini melepasi angka 9.7 juta orang dengan lebih 490,000 kematian. Di Amerika Syarikat sahaja, jumlah kes positif melibatkan 2.5 juta orang. Negara kedua tertinggi kes positif adalah Brazil dengan 1.2 juta orang.
Mexico pula telah melepasi angka 25,000 jumlah kematian dengan 200,000 kes kumulatif di negara dengan 127 juta orang penduduk itu. Angka kematian di Argentina pula kini melepasi jumlah 50,000. Seterusnya, Rusia yang juga tertinggi di Eropah melibatkan 613,000 orang. India pula berada di kedudukan keempat di dunia dan pertama di Asia melibatkan 491,000 kes. Bagi negara ASEAN pula, jumlah keseluruhan melibatkan 10 negara adalah lebih 130,000 orang dengan Indonesia mencatatkan kes tertinggi sebanyak 50,000 kes diikuti Singapura dan Filipina. Masing-masing 42,000 dan 33,000 kes. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres menggesa seluruh dunia memperkukuh kerjasama pelbagai hala. Beliau juga menegaskan bahawa pendekatan global adalah kunci utama menangani pandemik COVID-19. Tambahnya, dunia kini diancam pergolakan bergelut dengan COVID-19 dan perubahan iklim, ketidakadilan perkauman yang berleluasa serta ketidaksamaan kian meningkat di mana kesemuanya harus ditangani melalui semangat multilateralisme yang diperbaharui. PBB berjaya membuktikan kebolehannya dalam bertindak balas terhadap masalah COVID-19 dengan menghantar 250 juta peralatan perlindungan diri PPE kepada lebih 130 negara selain menyokong pendidikan kanak-kanak dan keperluan keluarga serta penjaga. Sokongan PBB terhadap pembangunan vaksin selain usaha ke arah gencatan senjata di pelbagai zon konflik bagi mengekang virus terbabit daripada merebak menjadi nilai utama pendekatan multilateral institusi. Jelasnya ketika memperingati Hari Piagam PBB yang ke-75 tahun. PBB juga berharap 5 anggota tetap Majlis Keselamatan PBB iaitu Amerika Syarikat, China, Rusia, Perancis dan Britain dapat mengadakan pertemuan September depan untuk menyelesaikan konflik. Dalam pada itu, Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa negara-negara Eropah EU menjadi pemimpin dalam mendefinisikan kebiasaan baharu sebagai sebahagian dari pemulihan global dan untuk membangunkan kembali dengan lebih baik serta lebih hijau. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan di Parlimen Eropah mengenai masalah COVID-19 melalui panggilan sidang video. Dia juga menegaskan bahawa WHO sedang berusaha agar dunia sentiasa bersedia. Tambah Tedros, semua pihak perlu bekerjasama bagi memastikan pengajaran akibat pandemik kali ini benar-benar difahami dan dunia tidak akan lagi berada dalam keadaan tidak sedia. WHO kini berusaha menjadikan membuat persediaan adalah satu keutamaan. Continue to take every precaution to suppress transmission and save lives. Find, isolate, test and treat every case and trace and quarantine every contact. This has worked in many countries. Second, we continue to look to you for leadership and support, especially for countries in Africa, the Caribbean and the Pacific. Ujarnya lagi, EU berada dalam kedudukan yang unik untuk memberikan kepimpinan global dalam menentukan kebiasaan baharu sebagai sebahagian daripada pemulihan global. Wabak penyakit terbesar kedua dunia, Ebola, kini berakhir. Kerajaan Republik Demokratik Kongo secara rasmi mengisytiharkan berakhirnya wabak itu semalam. Wabak itu yang bermula di bahagian timur Kongo pada Ogos 2018 telah menyebabkan sejumlah 2,287 orang terbunuh. Menurut Menteri Kesihatan Anthony Longodo, wabak itu adalah paling sukar dan kompleks dalam sejarah 60 tahun Republik itu. Pengakhiran itu disahkan kerana tiada kes baharu dilaporkan selama 42 hari sejak 14 Mei lalu.
Kongo sudah 11 kali terkena wabak Ebola sejak ia dikesan di Sungai Ebola pada 1976. Korban jiwa akibat Ebola di Kongo hampir 2 kali ganda berbanding negara lain. Sementara itu, Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyifatkan ini adalah bukti kehebatan dan kerja keras para saintis. Berakhirnya wabak Ebola di Republik itu bukanlah jalan yang mudah dan WHO turut mengucapkan tahniah atas kejayaan ini. Wabak Ebola diisytiharkan oleh WHO pada Julai 2019 sebagai kecemasan kesihatan awam bagi keprihatinan antarabangsa. Pergaduhan perebutan kuasa anggota kartel di Mexico, 16 penjenayah terbunuh. Terus dia bersama Berita Dunia. Sejumlah 9.3 juta penduduk Syria berdepan ancaman kebuluran ketika ini yang merupakan peningkatan 1.4 juta berbanding 6 bulan lalu. Menurut Program Makanan Dunia WFP, harga makanan asas meningkat 20 kali ganda, memburukkan lagi krisis kemanusiaan di Syria. Pelbagai faktor menyumbang kepada situasi tersebut seperti krisis ekonomi Lebanon, sekatan COVID-19 dan konflik berterusan. Majoriti keluarga di Syria tidak lagi mampu menampung kehidupan dan memerlukan bantuan antarabangsa. Setiap bulan, WFP mengagihkan bantuan kepada hampir 5 juta penduduk di 14 wilayah. Namun ia memerlukan dana $200 juta Amerika bagi meneruskan misi kemanusiaan kerana dana hanya mencukupi untuk operasi bulan Julai. Hampir 100 pelarian Rohingya yang terkandas di pinggir laut Indonesia ditarik ke pantai oleh penduduk tempatan pada Khamis selepas pihak berkuasa enggan membantu memberikan mereka tempat berteduh berikutan bimbang dengan jangkitan COVID-19. Pelarian berkenaan termasuk 30 kanak-kanak yang berlayar menggunakan bot kayu ditemui rosak oleh nelayan pada minggu ini sebelum dipintas pasukan maritim dari Pulau Sumatera yang menarik mereka ke pantai. Namun pihak berkuasa di Bandar Lok Semawi di pantai utara Sumatera enggan membenarkan kumpulan tersebut mendarat dengan alasan bimbang berlaku penularan COVID-19. Justru, penduduk tempatan yang marah mengambil inisiatif sendiri menaiki bot yang penuh sesak dengan pelarian Rohingya itu dan menarik mereka ke pantai. Ketua Polis tempatan Eko Hartanto berkata mereka mahu menghantar semula pelarian Rohingya yang diselamatkan nelayan tempatan itu kembali ke laut. Bagaimanapun, pihak berkuasa bertukar pendirian selepas penduduk tempatan membantah dan kumpulan pelarian itu sekarang ditempatkan di rumah-rumah penduduk. Menurut agensi Menyelamat Aceh, para pelarian Rohingya itu akan diperiksa oleh kaki tangan perubatan bagi memastikan mereka bebas COVID-19. Indonesia dan Malaysia antara destinasi pelarian Rohingya beragama Islam yang melarikan diri daripada keganasan tentera Myanmar dengan ribuan daripada mereka cuba menyelamatkan diri menyelundup masuk melalui laut setiap tahun. Indonesia selaku negara dengan paling ramai penduduk Islam di dunia sebelum ini membenarkan pelarian Rohingya mendarat dan tinggal di republik itu.
Penderitaan pelarian Rohingya bertambah buruk beberapa bulan lalu kerana banyak negara menolak mereka berikutan bimbang menjadi pembawa wabak COVID-19. Kerajaan menggerakkan lebih ramai anggota tentera bagi membantu polis di Sinaloa menangani pergaduhan anggota kartel. Pertempuran berlaku selama 6 jam berhampiran bandar El Tepache, membunuh 6 anggota kumpulan penjenayah terlibat. Polis yang dibantu tentera berjaya mengawal keadaan dan merampas 40 senjata berkaliber tinggi, bom tangan, 24 kenderaan dan 36,000 butir peluru. Menurut Menteri Keselamatan Sinaloa, Cristobal Castaneda, sebuah van dimuatkan 7 mayat ditemukan selepas pertempuran pertama. Beberapa jam kemudian, 9 lagi mayat dipercayai anggota kartel ditemukan pihak berkuasa. Pergaduhan dipercayai melibatkan kumpulan dipimpin Joaquim El Chapo Guzman dan Ismail El Mayo Zambada, berpunca daripada perebutan kuasa di dalam kartel. Rantau itu berdepan peningkatan pergaduhan sesama kartel sejak beberapa minggu lalu. Sejak akhir bulan Mei sahaja, 8 pertempuran dilaporkan berlaku. Susulan itu, lebih ramai anggota tentera digerakkan bagi melindungi penduduk daripada menjadi mangsa pergaduhan kartel. Perkembangan kes rogol remaja perempuan berusia 13 tahun di wilayah barat Colombia Ahad minggu lalu. Seramai 7 anggota tentera mengaku bersalah di atas pertuduhan merogol dan kerajaan dilaporkan bersetuju mengenakan hukuman penjara seumur hidup bagi kes berkenaan. Bagaimanapun, pihak pendakwaan berkata pertuduhan dibuat mengikut akta yang dipinda berkaitan kes rogol dan pembunuhan kanak-kanak di bawah 14 tahun yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 30 tahun. Anggota tentera terbabit dituduh merogol remaja perempuan pribumi Embera Chami yang sedang mengutip buah-buahan berhampiran kem tentera. Seorang daripadanya berdepan tuduhan bersubahat. Menurut Peguam Negara Francisco Barbosa, mangsa dan keluarganya kini diletakkan di bawah program pelindungan saksi. Kes tersebut telah membangkitkan kemarahan rakyat selain menjejaskan imej Angkatan Tentera Colombia. Sejak 2019, lebih daripada 22,000 individu bawah 18 tahun menjadi mangsa jenayah seksual dan 708 lagi melibatkan kes pembunuhan di Colombia. Di Tehran, sebuah lori tangki industri meletup pada waktu malam menerangi langit sekitarnya. Kejadian itu dikongsi di laman sosial media. Lori tangki itu meletup sekitar waktu tengah malam dengan pengguna sosial melaporkan melihat cahaya oren di bahagian timur ibu negara Iran itu. Jurucakap Kementerian Pertahanan Brigadier Jeneral Davud Abdi berkata letupan itu berlaku di kawasan awam Pachin. Tiada kecederaan dilaporkan. Kebakaran berjadi kawal oleh anggota bomba dan siasatan sedang dilakukan untuk mengetahui punca kejadian. Laporan berita tempatan menyatakan letupan itu berlaku berhampiran dengan pintu masuk zon tentera di Pachin. Bunyi letupan itu kedengaran jelas di Bandar Pardis, Burnhen dan kawasan sekitarnya. Pelbagai pihak termasuk polis terlibat dengan siasatan letupan ini. Korea Selatan berharap hubungan dengan Korea Utara akan pulih secepat mungkin bagi membolehkan usaha mengesan anggota tentera yang terkorban semasa Perang Korea dapat disambung semula. Sehingga kini, mayat 122,000 anggota tentera Korea Selatan yang gugur 70 tahun lepas masih belum ditemukan. Kerja mengesan mayat anggota tentera terbabit dijalankan secara meluas sejak 20 tahun lalu. Usaha itu berjaya menemukan 10,500 mayat daripada 137,000 anggota tentera Korea Selatan yang terlibat dalam Perang Korea pada 1950. Daripada jumlah itu, 144 mayat telah dikembalikan ke pangkuan keluarga menerusi ujian DNA untuk dikebumikan secara rasmi.
Pihak Korea Selatan kini mahu memperluaskan zon pencarian ke Bukit Arrowhead, salah satu lokasi pertempuran perang tersebut. Perjanjian kedua-dua negara pada 2018 membolehkan pencarian dibuat di zon bebas tentera sehinggalah ketegangan tercetus semula baru-baru ini. Usaha pencarian selama ini berdepan cabaran kerana kebanyakan lokasi pertempuran perang Korea telah dimajukan. Bagi ahli keluarga, mereka tidak putus harapan terhadap misi berkenaan dan mereka telah menunggu selama 70 tahun untuk mengebumikan semula ahli keluarga yang maut di dalam pertempuran perang Korea. Sempena Hari Membantras Dadah dan Penyeludupan Sedunia hari ini, Thailand dan Myanmar memusnahkan pelbagai jenis dadah yang dirampas sepanjang tahun ini. Kedua-dua negara menjadi laluan penyeludup bagi memasuki pasaran sejauh Australia, New Zealand dan Jepun. Thailand dan Myanmar meningkatkan operasi mencegah penyeludupan dadah dari pusat pengeluaran di kawasan pedalaman. Antara dadah yang dimusnahkan termasuk pil yaba, syabu dan ganja. Di Thailand, Empire Dadah dikuasai Dorung Somsiang menjadi fokus utama pihak berkuasa. Wanita itu telah berjaya ditahan dan polis sedang mengenal pasti jumlah kekayaan yang dikumpul menerusi hasil dadah. Pihak berkuasa percaya Empire Dadah beliau mempunyai aset sekurang-kurangnya 12 bilion baht. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, kemenangan 2-1 Chelsea ke atas Manchester City pada aksi di Stamford Bridge awal pagi tadi disambut gembira penyokong Liverpool. Kemenangan The Blues seolah-olah membantu The Reds untuk dinobatkan lebih awal secara rasmi selaku juara Liga Perdana Inggeris EPL musim 2019-2020. Dalam perlawanan ini, The Citizens yang cukup terkenal dengan corak permainan kemas mendominasi permainan sejak dari whistle permulaan. Anak buah Pep Guardiola hampir berada di hadapan pada minit ke-18 apabila hantaran cantik hasil sepakan percuma Riyad Mahrez ditanduk baik Fernandinho, namun Kepa Arrizabalaga tangkas menafikan percubaan tersebut. Melihat pasukan pelawat semakin gairah memberi tekanan, Chelsea turut berusaha untuk kembali menjelmakan corak permainan terbaik mereka. Usaha tersebut hampir membuahkan hasil pada minit ke-32 setelah gerakan baik membuka ruang buat Ross Barkley untuk melakukan percubaan namun tidak berjaya. Akhirnya, Christian Pulisic membuktikan kehadirannya mampu menambah kekuatan Chelsea selepas beliau berjaya membuka tirai jaringan pada minit ke-36. Aksi lebih menarik ditampilkan pada separuh masa kedua apabila Kevin De Bruyne kembali menyamakan kedudukan buat The Citizen menerusi sepakan percuma cantik pada minit ke-55. Dan minit ke-78, Willian menjadikan kedudukan 2-1 buat The Blues dan kedudukan ini kekal sehingga whistle penamat. Kemenangan 2-1 buat Chelsea dan keceriaan buat The Reds serta The Cops. Ia juga bermakna penantian 30 tahun Liverpool untuk muncul juara Liga Domestik paling utama itu sudah pun tercapai dengan penuh emosi. Dalam pada itu, pengendali Chelsea Frank Lampard dan pengendali Manchester City Pep Guardiola masing-masing mengucapkan tahniah kepada juara Liga Perdana Inggeris EPL musim 2019-2020 yang menamatkan kemarau 30 tahun. I think we just congratulate Liverpool. I don't think this game decided the title. That was decided a long time ago through Liverpool's consistency and performances and wins. So fair play to them, of course. Give them full credit. Deserve to win it. Great players, great manager. Congratulations for all Liverpool fans, the managers, the players. Well deserved. Good champion. Oh, that is the reality. So we are far, but the other 80 teams are farther. So we're a team that we're fantastic in terms of point of consistency, like we had in the previous 2 seasons. But this season we drop points in the beginning.
Pameran karya seni yang bermain dengan matahari, landscape dan seni bina bermula di Perancis dari 26 Jun sehingga 4 Oktober 2020. Edisi ketiga pameran seni Contemporary L'Esthétique diadakan di La Défense, Kompleks Acerasien Muskil di Boulogne. Visual pameran seni ini menutup berita dunia edisi 26 Jun 2020. Terus patuhi SOP PKPP dan sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Terus setia bersama Berita RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai. Saya Manaf Tan Haji Hamzah. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.